Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syafiq. Okey, apa khabar semua? Khabar baik. Khabar baik. Baik. Khabar baik. Dah solat Zuhur? Dah. Kenapa belum? Kenapa belum? Lambat. Lambat, lain kali tak boleh lambat sebab panggilan bila azan dilaungkan, pertama sekali panggilan daripada Allah kamu kena utamakan lain kali sebab apa? Sebab laungan Allah lebih hebat, lebih agung daripada perkara-perkara lain. Baik ML ke PUBG ke game-game yang berkaitan dengan zaman awak sekarang ni, semua tak penting. Kena utamakan Allah dulu, baru awak boleh buat apa-apa. Baru boleh belajar ke apa ke senang. Sebab Ustaz bagi tahu kepada awak, kalau awak lambatkan solat, nanti Allah lambatkan kabul awak punya doa. Kata ya Allah Tuhanku, aku nak dapat sekian, aku nak dapat ni. Tapi kemudian bila kamu minta pada Allah, pada satu masa kamu lambatkan solat diikuti setiap hari. Kemudian satu masa kamu lambatkan solat dan satu masa juga Allah Ustaz akan mengelambatkan mengkabulkan doa awak. Jadi sebagai pesanan Ustaz bagi tahu sebagai mukadimah kelas kita fiqh ibadah pada petang ni jadi minta pada semua murid yang Ustaz sayangi, tolong solat tu biar awak waktu. Walaupun tengah COVID tak boleh solat berjemaah kat masjid atau surau, buat di rumah pun tak ada masalah. Asalkan solat, sebab solat itu adalah kewajipan kepada setiap muslim. Sakit pun solat solat orang sakit. Dah belajar kan tajuk solat orang sakit? Kalau dah belajar kalau awak sakit macam mana pun, awak tengok semula buku tersebut buat jadikan rujukan kehidupan awak. Tengok macam mana orang tu solat duduk yang macam mana. Duduk yang sakit apa. Okey. Jadi tanpa buang masa, Ustaz akan terus pada tajuk kita pada petang ni dan Ustaz akan minta pada kamu lihat dalam skrin ni, skrin yang Ustaz tunjukkan ni Okey, dalam skrin ni kamu nampak dia orang solat apa sebenarnya? Jangan bagi jawapan. Solat jemaah. Solat berjemaah. Okey, soalan kedua Ustaz tanya. Dia solat berjemaah betul kan? Betul tak? Berjemaah ni apa? Seorang ke ramai? Ramai. Rapatkan saf. Sebab bila siapa rapatkan saf, rahmat akan rahmat tidak putus. Sebab kita sambungkan saf-saf yang lain. Siapa yang putus saf ketika solat, maka putuslah rahmat Allah. Bahaya Jadi kat sini kalau kita lihat yang keduanya, Ustaz tanya kepada kamu, solat berjemaah betul. Solat apakah yang mereka menunaikan sekarang? Solat sunat. Stop. 2 hari. Okey, solat sunat. Okey. Solat sunat solat sunat dulu. Okey, kalau solat sunat ada berapa solat sunat yang kamu tahu? Siapa tahu solat sunat ada berapa banyak? 2. Bukan Ustaz tanya rakaat. Ustaz tak tanya rakaat. Solat sunat, Ustaz kata berapa jenis solat sunat? 2. Jenis solat, bukan jenis rakaat. Selain pada solat yang setahun sekali ni, solat apa? Solat sunat apa? Siapa tahu?
Solat. Solat sunat. Solat Isyak masa puasa. Solat sunat hari raya. Ustaz tak nak dengar hari raya. Ustaz tak nak dengar hari raya. Solat Solat sunat hari raya. malam masa puasa lepas Isyak. Sunat dua hari raya. Sunat duha. Okey. Yang pertama solat sunat duha. Ustaz, dengar dulu. Okey, solat sunat duha. Sekarang ni Ustaz tak nak tahu pun solat sunat hari raya tu. Faham tak? Sekarang ni Ustaz tanya, ada berapa jenis solat sunat? Ustaz tak kata pun sunat hari raya. Sunat hari raya memang termasuk. Ustaz nak selain daripada dua solat sunat hari raya tersebut. So daripada ada kawan kamu telah menyebut salah satu solat sunat iaitu solat sunat duha. Solat sunat duha berlaku pada waktu bila? Selepas waktu subuh. Pagi. Okey, pagi pada pukul berapa sesuai solat sunat duha? Okey, solat sunat duha boleh mula selepas setengah jam syuruk. Lepas syuruk ambil dalam setengah jam. Lepas setengah jam 30 minit baru boleh solat sunat duha. Dengan waktu yang selamat, Ustaz boleh bagi dalam jam 8 pagi. 8 pagi sehingga 12.30 hari ataupun setengah jam sebelum Zuhur. Setengah jam sebelum Zuhur boleh solat duha lagi. Ini cerita bahawa duha. Okey, lagi yang lain, solat sunat lain apa? Selain pada dua hari raya ni. Solat sunat lain yang kamu tahu apa dia? Tahajud. Solat sunat tahajud, istikharah, duha lagi? Witir. Witir lagi? Solat sunat tasbih. Solat hajat. Gerhana, hajat lagi? Sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid lagi? Rawat sunat rawatib. Solat sunat rawatib. Solat sunat ni, solat sunat Tarawih. Tarawih ya, betul lah. Itu bulan Ramadan, kamu tahulah. Ni solat sunat yang kamu tak tahu ni lagi ni. Iaitu solat tasbih dah. Ni solat sunat yang kamu kena tahu ni. Qabliyah dengan Qabliyah dan Ba'diyah, sebelum dan selepas. Tu biasanya macam solat Zuhur, Qabliyah, Ba'diyah boleh. Kalau asar tak boleh Ba'diyah. Asar hanya Qabliyah sahaja. Kalau subuh solat sunat subuh Qabliyah sahaja. Ba'diyah tak ada. Subuh tak ada Ba'diyah. Subuh hanya Qabliyah. Kalau Isyak ada Qabliyah, ada Ba'diyah. Jadi jangan kita tunggu bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bukan nak tunggu dengar Allahu Akbar Allah. Raya ke? Puasa belum lagi. Tiba-tiba dah raya. Orang kata tiba-tiba hari raya. Tak adalah kan. Tiba-tiba bangun raya. Jangan ingat raya je solat sunat. Solat sunat lain pun awak kena buat. Jangan tunggu sunat-sunat. Solat sunat raya kita mesti kata sunat muakkad mesti. Tapi bulan Ramadan berapa ramai di antara kita yang solat tarawih penuh 20 rakaat? Siapa? Lain kali kita kena tekad pada bulan Ramadan kita kejar pahala. Kejar pahala tinggal dosa. Tinggal benda-benda dosa datang ke pahala. Solat witir sekali. Rajinkanlah solat tarawih, beribadah. Bulan puasa bulan ibadah. Jadi dekat sini nak mengajar kamu erti solat yang akan kita belajar, iaitu Abang boleh cakap solat sunat apa ni? Abang boleh kita Ustaz, solat sunat apa ni yang dalam gambar? Solat 2 hari raya. 2 hari raya. Okey, Ustaz ada satu lagu yang Ustaz akan nyanyi berkamu semua daripada lagu M. Nasir. Ustaz akan nyanyikan lagu sikit untuk kamu untuk raikan subjek kita, bukan subjek, tajuk kita pada petang ni.
Satu hari di hari raya. Tak ada tu. Cukup lah. Jadi kalau kita dengar orang kata satu hari di hari raya, kalau kita dengar memang hari raya kita hari adalah hari kemenangan. Yang mana hari kemenangan ni yang mana kalau kita dengar kisah perang Uhud, perang Badar kan perang Badar pada bulan apa? Siapa tahu? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Jadi pada kisah perang Badar tadi tu, pada bulan puasa, bulan Ramadan, waktu itu mereka berperang sungguh-sungguh. Waktu tu dah lah puasa, tak boleh minum, tak boleh makan, tak boleh apa lagi. Tak boleh telak aliur, tak boleh gigit kuku. Semua diorang dengan semangat. Tak tahulah kekuatan apa yang mereka dapat sebab mereka beribadah tu menghayati sungguh. Jadi pada bulan Ramadan berlakunya perang Badar tersebut, sebenarnya kat situ sebenarnya perang iaitu jihad. Mana mereka jihad bukan melawan nafsu. Bukan kan maksud Ustaz, mereka jihad menentang orang kaum musyrikin, kaum Quraisy yang bukan beragama Islam, bangsa Quraisy bukan agama Islam, mereka perangi pada bulan Ramadan, pada bulan tersebut. Jadi pada pada bulan tersebut, mereka panglima perang pada bulan Ramadan, tu perang Badar, mereka sedang jihad diri mereka. Sedang jihad diri mereka ni siapa? Siapa diri mereka tu? Diri kita ni siapa? Dalam diri kita ada siapa? Siapakah dalam diri kita ni murid semua? Nafsu, ya betul. Daripada kita nafsu kuat makan, nafsu kuat minum, nafsu kuat nafsu malas, nafsu apa lagi? Nafsu suka main bola, tak reti nak balik sebelum maghrib. Apa lagi? Nafsu apa lagi? Semua nafsu tu nafsu jahat. Yang nafsu-nafsu jahat yang kamu ada dalam diri kamu ni adalah diberi satu latihan iaitu puasa. Bila mana puasa ni berlaku pada dalam diri kita, boleh kata kita boleh boleh jihad nafsu pada bulan Ramadan tersebut. Kemudian selepas berpuasa bulan Ramadan selama 30 hari sebulan, kemudian berlakunya jatuhnya satu Syawal, malam itu adalah malam raya. Katakanlah 30 hari tarikh 30 hari bulan Ramadan. 30 Ramadan 1400 berapa hijrah tahun ni? Siapa tahu? 1400 apa? Berapa hijrah? Siapa ingat? 46. Ya betul. 46 Kita nanti Ustaz tengok balik. Ustaz pun ingat lupa. Dah lebih kurang 1446. Kalau 47 sekarang ni 2021 Nanti Ustaz semak balik dia punya tahun hijrah. Hari ni. Okey. Hari ni bulan Rejab. Hari ni kira dah bulan Rejab. Ada lagi berbaki sebulan lagi untuk kita menghadapi bulan Ramadan jadi bila jatuhnya tanggal 1 Syawal pada malam 30 hari bulan Ramadan, jatuh 1 Syawal malam itu dan malam itu akan takbir raya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sampailah habis. Jangan pula kamu belum raya dah masuk puasa tiba-tiba takbir raya. Habis tak pasal kubur menangis. Jangan orang kata orang kalau kita takbir raya yang selain pada bulan raya, bulan Syawal, kubur menangis. Kalau bulan Ramadan, janganlah takbir raya, kubur menangis juga. Kesian orang kubur. Sebab apa kubur menangis? Siapa nak tahu sebab apa kubur menangis? Kenapa orang cakap, jangan takbir raya lah, nanti kubur menangis. Ya ke? Alamak. Siapa nak tahu kenapa kubur menangis? Kenapa masuk dia tanggal Syawal, tanggal 1 Syawal, solat sunat 2 hari raya, kenapa kubur menangis? Siapa nak tahu? Saya rasa macam tahu tapi tak tahu macam mana nak tahu. Okey, kalau kamu dengar, sebenarnya kan sepanjang selain pada bulan Ramadan, kalau awak nak tahu, dalam 12 bulan hijrah,
daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Daripada ke-12 sampai Muharram ke Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban. Okey. Ramadan tak masuk, Syawal, skip Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Jadi ada 11 bulan, kecuali 1 bulan ni yang paling baik adalah bulan Ramadan. Jadi kenapa bila mana orang kata jangan takbir raya nanti kubur menangis. Okey, nak tahu kubur menangis tu sebab apa? Sebab dalam ke-12 bulan tu ada 1 bulan tu yang mana 1 bulan ni bulan Ramadan, iaitu bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan tersebut kalau kamu nak tahu, kubur tak menangis sebab apa? Kubur tak menangis sebab tak diseksa. Tu dia. Kalau awak dah tahu selama 11 bulan, siapa yang dalam kubur, atuk nenek kita semua yang dalam kubur ni, atuk nenek kubur kita semua dalam kubur ni yang pernah buat dosa dulu, memang kena seksa kubur lah. Dihimpit kubur, ada ular berbisa, ada lipan, ada cacing, ada apa lagi? Orang kata sesaan kubur gelap gelita. Jadi selama, kalau awak nak tahu, kamu semua tak tahu, dalam 11 bulan tu, 11 bulan hijrah ni mereka keadaan diseksa dalam kubur. Kita tak tahu. Kita dekat daratan atas, dekat daratan ni kita tak tahu apa berlaku dekat dalam kubur. Yang tahu hanyalah Allah Ta'ala, para malaikat, Nabi dan Rasul saja yang tahu yang mereka kena seksa. Sekarang ni Ustaz dah beritahu awak, kalau awak buat dosa-dosa tu, insaflah dan bertaubatlah kepada Allah. Sebab apa? Sebab awak ingat seksa kubur ni macam apa? Macam main pistol manik tiba-tiba sikit, sakit. Kena rotan. Kena rotan. Tak. Seksa kubur ni lagi dahsyat. Lepas seksa kubur ada seksa lagi. Seksa ke akhirat. Seksa ke akhirat lagi sakit. Sekarang ni kenapa kubur menangis? Sebab sepanjang 11 bulan mereka diseksa. Faham? Mereka diseksa. Itulah kata jangan takbir raya. Diorang menangis. Menangis sebab diorang hadapi malaikat Munkar dan Nakir. Faham? Tu dia. Malaikat Munkar Nakir ni, Munkar Nakir tanya, Nakir berotan. Munkar Nakir kan adalah kedua malaikat yang menanyakan, menyoal dalam kubur. Menyoal dalam kubur, dan bila mana menyoal dalam kubur, mayat itu tidak tahu, maka diseksalah dia. Jadi kita tu sebagai pengetahuan ilmu untuk kita tahu kenapa wujudnya hari raya. Wujudnya hari raya sebab apa? Hari kemenangan untuk umat Islam, muslimin dan muslimat seluruh dunia di muka bumi Allah ini. Baik bangsa Turki, baik bangsa Mesir, baik bangsa India, bangsa Pakistan, bangsa Eropah, bangsa London, bangsa Rusia, bangsa apa semua, bangsa bagai apa semua yang ada kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang menyebut kalimah Allah, yang mereka ni tetap Islam, mereka boleh menyambut, meraihkan hari raya tersebut dengan memulakan solat sunat 2 hari raya. Okey, kita akan terus pada kita punya objektif kita pada petang ni murid semua. Kita akan fokus yang pertama, iaitu kita menyebut lafaz niat solat sunat hari raya 2 hari raya. Kemudian kita akan senaraikan kaifiat solat sunat 2 hari raya. Kemudian yang last sekali adalah kita akan senaraikan syarat sah solat 2 hari raya. Jadi yang pertama sekali nak menyebut lafaz niat solat sunat 2 hari raya. Okey, siapa nak cuba menyebut lafaz sunat hari raya? Okey, tak apa, nanti dulu. Kita kena dia kalau lafaz niat semua ini senang, mudah. Tapi tak semua orang tahu kenapa apa sejarah solat sunat 2 hari raya tersebut.
Okey, mari kita lihat dulu. Boleh buka muka surat 14. Buka buku teks kamu muka surat 14. Okey. Ustaz nak Aris baca. Kalau Aris dia bermakna Aris tak masuk kelas Ustaz akan sebut nama Assalamualaikum. Ada orang ke tak? Adam Haris ada tak Adam Haris? Adam Haris masuk kelas tak? Hello, hello. Senyap je semua. Ke internet. Apa Ustaz? Internet lag Saya okey je. Ustaz dah panggil tadi banyak kali. Awak gimana? Jangan pergi mana-mana Ustaz panggil. Adam Haris ada. Okey, Adam Haris. Nanti tengok WhatsApp. Nanti bagi tahu Ustaz nombor telefon kamu untuk senang Ustaz bagi kamu link kelas. Faham Adam Haris? Okey, Aris boleh baca yang poin pertama. Ustaz tadi internet rosak kejap. Okey. Aris. Oh, Aris. Okey, Ustaz panggil lain lah. Buang masa je Ustaz panggil awak. Okey, seterusnya Ustaz menjemput siapa? Saya Ahmad Ahmad Zikri. Zikri Darwish boleh? Ahmad Zikri Darwish baca. Tak, baca satu je. Baca semua Bagi Ustaz. orang dia baca kak. Okey. Okey. Solat 2 hari raya ialah solat sunat Aidilfitri dan Okey, baik. Aidiladha. Okey, seterusnya Ustaz menjemput Alisha Nur Iman untuk baca. Boleh tutup mic yang lain. Baca poin yang kedua Alisha Nur Iman. Muhammad Adam Haris boleh buka buku teks surah 14 ya. Alisha Nur Iman ada ke tak dalam kelas ni? Internet ke? Hello, tes 1, 2, 3. Ustaz, Ya. buku surat apa Ustaz? 14. Ustaz Alisha dah ada. Hello, 1, 2, 3. Ada ke tak? Ada ke orang ke tidak? Alisha Nur Iman. Alisha Nur Iman. Ustaz dah panggil banyak kali tadi. Ke lag internet tadi? Tadi dia baru join. Baik. Okey, baca poin nombor 2 Alisha Nur Iman pada muka surat 14 ya. Okey. Solat Eid al-Fitri ialah solat bukan Aidilfitri. Aidilfitri ialah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada pagi 1 Syawal. Okey. Ada ke kalau orang orang Islam yang solat sunat 2 rakaat hari raya pada 2 Syawal? Ada ke? Tak ada kan? Semuanya berlaku pada semuanya berlaku pada 1 Syawal, betul. Okey, seterusnya siapa nak baca? Ryan. Okey, Ryan dulu. Okey, Ryan boleh baca seterusnya poin seterusnya. Okey. Lepas ni Akif. Pada saya tau. Lepas ni Akif. Solat Idil Idil
Solat Aidil Adha ialah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada pagi 10 Zulhijjah. Okey, siapa tahu solat sunat Aidil Adha ni cerita pasal apa? Nabi Ibrahim. Pasal Nabi Ibrahim. Ya, betul. Selain daripada tu? Selain daripada tu? Selain daripada tu? Selain daripada tu mengenai solat sunat Aidil Adha. Siapa tahu kisah sunat Aidil Adha? Kenapa dia wujud satu lagi raya yang namakan Aidil Adha? Sebab apa? Sebab apa tu? Sebab apa tu? Jajak lupa-lupa. Lupa pula. Lupa. Aduh. Okey. Yang ada bunyi mu. Meh. Mu. Lembu. Hari Raya Korban. Raya korban. Raya korban. Aduh, senangnya awak senangnya awak lupa dah bunyi lembu. PKP. Oh, PKP. Okey. Sorry. PKP. Betul. Okey, nak macam mana PKP kan? Kadang-kadang kita bila tak amal. Okey, betul lah kata diri kamu. Kalau kita sebagai seorang muslim, kalau kita tak tengok setahun sekali Aidil Adha tengok lembu kan, bermakna kita mungkinlah akan tak ingat. Sebab kita tak tengok macam mana orang tersembelih, macam mana dan kita tak dapat tengok lembu tu disembelih lah, menyembelih lembu lah. Betul tak? Betul. Kalau Dapat daging lembu free. dapat daging lembu free. Siapa dapat daging lembu free bermakna dia ada sertai solat sunat Aidil Adha secara berjemaah di masjid. Maksud dia dah tahulah. Okey, lepas tu ada korban. Korban kambing, korban lembu, korban kerbau. Siapa kat kampung dia dulu pernah dapat daging kerbau, lihatlah daging dia. Kat Bangi ni ada kerbau. Dekat tu jalan Bagi Lama tu nak ke Awani sana tu. Ustaz hampir nak kena langgar dengan kerbau. Ustaz hampir nak kena langgar kerbau sebab masa tu ustaz bawa balik. Ni lah baru-baru ni lah. Sekolah baru-baru ni. Ustaz nak balik rumah. Ustaz tak tahulah ustaz terbawa laju ke atau tak perasan kerbau ke. Nak tahu tak kerbau tu bukan seekor tau. Kerbau tu banyak. Ustaz ingat kerbau tu seekor-seekor, rupanya berkumpulan. Ustaz berpelik kenapa kereta-kereta ni berhenti kan. Kemudian lepas ustaz pelik dia berhenti, ustaz pula pergi lagi bawa pergi laju lagi motor tu pergi depan sikit. La ilaha illallah, sebelah tu lembu. Lembu pula kerbau. Besar gedabak warna hitam. Ustaz pun yang pelagi kan. Ustaz bawa rem pusing sikit. Elak sikit. Nasib baik tak kena sondol dengan tanduk dia lagi kan. Tanduk dia tajam. Ya Allah ya Rabbi. Ya Ustaz, kalau ustaz dah kena langgar murid-murid semua, kalau ustaz dah terlanggar, tak tahulah siapa nak ganti kamu semua. Ganti ustaz untuk mengajar kamu ya. Alhamdulillah Allah Ustaz lah bagi lagi nyawa kat ustaz untuk ustaz bertahan di muka bumi Allah ni untuk mengajar kamu Ustaz tahu-tahulah hampir-hampir nak kena langgar dengan kerbau. Kerbau. Murid semua kerbau, bukan lembu. Lembu kira adik-beradik kerbau tu kira kerbau lagi dahsyat lagi kalau kena pijak dengan dia. Ustaz. Ya. Waktu tu saya tak pergi rumah saudara saya kat kampung. Lepas tu? Lepas tu mak saya tengah buat laju, tiba-tiba ada kerbau lari. Ada lembu lari. Nasib baik sebab berhenti. Lembu lari lagi bahaya. Masa kisah ustaz ni baru ni, kerbau tu dia nak lalu lintas. Ustaz tak tahu pun kenapa ustaz berpelik kenapa kereta tu berhenti. Rupa-rupanya kerbau tu nak melintas. Lagi pula ustaz ni terbawa press motor laju. Ingat tekan brake, terpress laju. Tengok sebelah. Oh, kerbau. Alamak. Sikit lagi. Nasib baik tak kena. Kalau kena dah lempeng macam roti canai dah ustaz. Aduh, masa masuk berita terkini kita dapat seorang pemandu motor yang dipijak oleh kerbau, dilanggar oleh kerbau, sekumpulan kerbau. Habis tak pasal-pasal dekat lokasinya di Bangi. Sudah. Janganlah awak Cik Naas kalau nampak orang kereta berhenti ke apa kan. Mak, kenapa kita berhenti? Oh, kerbau. Oh, lembu nak lalu. Kan ada peternak lembu dengan kerbau kan.
Kalau siapa duduk kampung dia tahulah kenapa ada kerbau lalu, lembu lalu jadi itulah cerita sikit mengenai kisah Ustaz hampir nak kena langgar kerbau. Jadi apa kaitan dengan solat Aidiladha? Ialah hari raya korban. Okey, seterusnya Akif Darwish. Boleh baca ayat seterusnya? Hukum menunaikan solat sunat 2 hari raya ialah sunat muqaidah. Sunat muqaidah. Okey, belajar je dengan ustaz. Muakkad. Sunat muakkad. Sunat muakkad. Sunat muakkad. Siapa tahu apa yang masuk? Siapa tahu mengenai sunat muakkad? Sunat muakkad apa yang dimasukkan dengan sunat muakkad? Siapa tahu? Apakah maksud sunat muakkad tersebut? Siapa tahu sunat muakkad dia apa dia maksud dia? Habis Ustaz cakap Indon. Okey, sunat muakkad dimaksud dia ialah sunat yang dituntut. Sunat yang dituntut yang mana kalau kita tak buat memang tak ada apa-apa tapi tak baguslah. Awak taraikanlah raya awak. Macam awak tak hadir apa-apa majlis lah yang baik, majlis yang baik. Rugilah. Kita nak happy-happy bukan nak sedih-sedih. Kita nak happy-happy. Bila happy-happy mestilah kita laksanakan 2 solat sunat hari raya. Okey, selesai. Okey, jom kita sama-sama lah kita untuk lafaz niat solat sunat Aidil Fitri dan Aidil Adha. Okey, apakah lafaz niat solat Aidil Fitri? Sama-sama semua. Buka mic. Berterabur pun tak apa. Nak dengar sikit dengar maksud dia. Sama-sama jangan berterabur. Ikut kiraan. Ikut kiraan ustaz dulu. Bersedia semua Dah bersedia belum? Ya. Dah. Okey. Wahid, Isnain, Salasa, Ibda. Usolli sunat Aidil Stop. Sabar. Satu-satu. Sekarang ni kita selesai. Liga saya, Ustaz. Sakit liga. Okey. Yang lain. Okey, berterabur. Tak apalah, memang ustaz nak suruh kamu sebut sebab kalau kamu sebut tanpa pantauan ustaz, macam mana ustaz nak tolong kamu bantu betulkan bacaan lafaz niat ini. Jadi ustaz ulang balik untuk kamu tolong dengar baik-baik. Okey, ustaz akan bacakan untuk awak, dengar baik-baik. Kita dengar. Usolli sunnata Aidil. Aidil bukan Aidil Bukan Aidil, bukan idol, bukan idol. Aidil. Aidil Fitri. Aidil Fitri. Aidil Fitri. Jangan keluar kahak sudahlah. Jangan keluar kahak. Aidil Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Sahaja aku, okey. Maksud sahaja aku ni semua dalam hati. Maksud sahaja aku ni masa kamu takbir, Allah sahaja aku solat sunat Aidil Fitri 2 rakaat kerana Allah Taala. Allahu Akbar. Faham? Okey, seterusnya lafaznya solat Aidil Adha. Bersedia? Sama-sama semua jangan menjerit. Kalau dalam kelas betul-betul nak menjeritlah. Jadi dalam kelas online tak boleh menjerit sebab kita pasal telinga, headphone, earphone semua hati-hati. Okey, ikut kiraan ustaz. Wahid, Isnain, Salasa, Ibda. Usolli sunat Aidil Allahu Akbar. Okey, ustaz nak tanya Cakap pasu pula.
Macam buka puasa. Okey. Dengar Okey, dah selesai mengenai dua lafaz niat. Dan kali kena ingat nak dekat puasa dah ni. Kan raya kan lupa lah. Ustaz, lupa lah lafaz niat solat sunat hari raya. Last kali kamu buat apa? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhi. Itu baca lafaz niat berpuasa. Berbuka puasa. Itu bukan buka puasa. Itu nak niat puasa. Aduh. Hai kamu ni. Janganlah macam tu kena peka lah lepas ni. Hati-hati. Okey. Siapa nak jadi pelajar, siapa nak jadi guru? Batrisha. Saya nak jadi guru. Okey. Saya dah jadi guru. Tidak. Stop. One, two, three, stop. Okey dah. Okey, Ustaz nak perempuan pula. Laki dah banyak dah tadi. Saya nak. Allah. Kejap lagi lah yang laki. Saya. Batrisha. Batrisha nak apa? Nak mana? Anak murid. Anak murid. Siapa nak jadi guru perempuan? Tolong jadi partner Batrisha, kesian dia. Kisha tak ada suara ke? Kisha ni diam je. Tak tahu chat. Saya chat. Tak pernah dengar suara. Macam mana ni? Nak belajar? Mana Kisha? Kisha. Sekolah Ustaz dengar lah suara dia. Kisha mana Kisha? Kisha mana Kisha? Tu Kisha lah tu. Oh, okey. Kisha jadi guru Ni, okey. Ikut kiraan ustaz, kemudian baru boleh dialog. Wahid, Isnain, Salasa, Ibda. Batrisha mula dulu. Ustaz, ingatkah waktu didirikan solat sunat Idul Adha? Okey, Kisha masuk. Pada pagi 10 Zu ke Zul? Zulhijjah. Bukan Zul Arifin Zulhijjah. Zulkaidah pun bukan. Zulhijjah. Okey, next. Tak ada, Ustaz usik je. Okey, next. Yang ni sambung Batrisha. Dari pelajar kat bawah tu. Adakah sama rakaatnya? Lagi sekali tak dengar, tak jelas. Adakah sama rakaatnya? Okey, jawab Kisha. Ya, sama 2 rakaat juga. Okey, baik. Terima kasih kepada dua lakonan yang kita import daripada Australia Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih banyak, syukran. Okey. Okey, jom kita belajar macam mana kita nak tahu. Okey, ini yang terakhir sebelum kita habis kelas. Okey, kita lihat sedikit kaifiat mengenai solat sunat hari raya. Okey, yang pertama, dengar ni. Rakaat pertama. Siapa nak baca? Laki. Saya Ustaz offer laki pula. Saya Abang Kedai. Haras. Okey, Hara baca. Rakaat. Okey, ni baca. Rakaat pertama, sebelum membaca surah Al-Fatihah disunatkan bertakbir 7 kali dan disaling bacaan tasbih 6 kali. Okey, sama-sama. Takbir. 1, 2, 3, 7 kali. Allahu Akbar. Cepat. Semua sekali. Buat. Allahu Akbar sekali. Sekali. Okey, lepas tu baca apa? Takbir. Lepas takbir tu awak kena baca apa sebenarnya? Baca tasbih. Subhanallahi walhamdulillahi Lambat. Ni sini tengah Sebab apa imam selalu baca takbir cepat sikit sebab dia baca imam baca macam ni. Lepas tu bila Allahu Akbar kan, takbir yang pertama baca subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Lepas tu takbir Allahu Akbar. Ni Ustaz buat ni 3 ke 2? Takbir yang kedua ke 3 Ustaz buat? Ketiga. 3. Okay. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 3 dia masuk 4. Allahu Akbar. Dah takbir ke berapa ni? 5. Keempat. Keempat lah. 5 lagi.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Ha, ke berapa lah? Kelima. Kelima. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Ha, berapa dah? Keenam. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Ketujuh. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, dengar. Yang ketujuh ni special sikit. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Barulah boleh baca. Tak ada, special dia ada wala haula wala tu je. Lepas tu akan baca surah Al-Fatihah. Lepas tu rakaat kedua sebelum baca surah Al-Fatihah. Rakaat dua sebelum baca Al-Fatihah kena takbir berapa kali? Rakaat kedua sebelum baca Al-Fatihah disunatkan bertakbir berapa kali? Takbir 5 kali. 7 dengan 5. Sebab kena ganjil. 7 dengan 5. Tak ada genap. Tu dia. Dah diselangi bacaan tasbih 4 kali. Tak boleh genap sebab Allah yang Esa. Tu antara jawapan yang kita mesti tahu. Sebab Allah yang Esa. Allah yang Esa ni ganjil ke genap? Ganjil, ya. Disebabkan itu ada memang itu syariat atau kaifiat cara solat sunat dua hari raya. Jadi yang takbir tadi, yang pertama, rakaat pertama tadi, takbir yang pertama tak termasuk lagi diselangi tasbih tu belum lagi. Takbir pertama tak kira. Allahu Akbar is the takbir pertama. Yang takbir kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tu dah tasbih. Tapi kalau masuk rakaat kedua, kena takbir dulu Allah macam solat biasa. Allahu Akbar. Lepas tu belum baca lagi tasbih. Takbir yang kedua baru masuk tasbih. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Ni ketiga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okay, dah selesai. Last kali, siapa nak baca? Last kali, siapa nak baca? Laki? Kau perempuan nak baca? Kau perempuan nak baca? Yang ketiga tu ke Ustaz? Yang ketiga, siapa nak baca? Saya lah boleh. Okay, Akid Darwish. Ustaz petik saya. Oh bukan Ustaz tak balas. Ahmad Zikri Darwish lah. Oh, Ahmad Zikri Darwish. Sorry. Aduh, salah nama. Sekati je panggil nama orang. Okay, cepat baca. Yang terakhir. Selepas selesai solat diiringi dengan dua hajat. Dua hajat pula. Dua khutbah. Dua khutbah. Okey, dengar ni yang terakhir. Ustaz pesan pada kamu. Kalau solat sunat dua hari raya ni, Ustaz bagi tahu, tolonglah lepas habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, janganlah caw terus pergi tengok lembu. Lepas tu pergi salah. Selamat hari raya mama. Ayah pun tak ada. Ayah pun kat masjid. Dengar apa? Dengar dua hari raya. Dengar khutbah. Khutbah dua hari raya. Jadi Ustaz pesan, yang lelaki perempuan yang dah lepas solat sunat hari raya, tunggulah sekejap. Dengar khutbah. Khotib nak menyampaikan satu pesanan dekat semua umat Islam. Sebab apa? Ada baiknya bila awak dengar dapat pahala, kemudian kamu kedua kamu dapat pengetahuan mengenai solat sunat dua hari raya tersebut. Ada kisah sebaliknya kenapa wujudnya solat sunat dua hari raya tersebut. Okey, Ustaz rasa cukup sekadar ini kelas kita sampai sini dulu. Untuk kelas kita iaitu apa? Kita belajar apa hari ni? Murid semua. Solat sunat dua hari raya. Okey, jadi kita tangguh dulu kelas kita masih tajuk yang sama, iaitu dua solat sunat dua hari raya. Jadi kita tutup kelas kita, Ustaz akan stop sharing. Okey, jadi gambar lupa pula. Okey. Janganlah keluar dulu. Mentang ambil gambar keluar kelas. Jangan keluar dulu. Sabar Okey. Anda sini satu, dua,
Luzma macam sedih 1, 2, 3. Okey, baik. Dengan itu tamatlah bukan tamat tajuk Kita tangguh kelas kita tajuk